Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai ulam, makan yang haram akan mematikan hati dan makan yang halal akan menghidupkannya. Satu suapan makanan boleh mencahayakan hati dan satu suapan makanan boleh menggelapkan hati. Satu suapan boleh menyibukkanmu dengan dunia dan satu suapan boleh menyibukkanmu dengan akhirat. Satu suapan boleh membantumu, membuatmu berzuhud kepada dunia dan akhirat. Dan satu suapan boleh menyebabkanmu condong kepada pencipta. Keduanya itu. Makanan yang haram akan menyibukkanmu dengan dunia dan membuka bagimu pintu maksiat. Dan makanan yang mubah, yang harus, akan menyibukkanmu dengan akhirat dan membuka bagimu pintu ketaatan. Sedang makanan yang halal akan mendekatkan hatimu kepada Tuhan penciptanya. Semua makanan ini tidak akan dikenal kecuali dengan makrifat kepada Allah SWT. Dan makrifat ini hanya boleh dirasakan dalam hati, bukan dalam buku. Hanya daripada Allah sahajalah hal ini akan berlaku, bukan dari makhluknya. Hanya sahaja berhasil makrifat Allah sesudah menjalankan hukum hakam Allah. Selepas membenarkannya, lalu benar pula dalam menjalankan tugasnya. Lalu sesudah pengesaan dan keyakinan terhadap zat Allah. Tegasnya, sesudah memutuskan hubungan secara total daripada manusia. Bagaimana engkau boleh mengenal Allah Ta'ala jika ingatanmu hanya kepada makan, minum dan pakaian, kemudian kahwin, dan kau tidak pernah fikirkan daripada mana semuanya itu datangnya? Tidakkah engkau pernah mendengar sabda Nabi SAW? Siapa yang tidak mempedulikan dari mana datangnya makanan dan minumnya, Allah tidak mempedulikannya dari pintu-pintu neraka yang mana yang dia akan memasukkannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selepas kita membicarakan tentang peri pentingnya kita membersihkan hati kita sehingga hati kita dicurahkan dengan kebijaksanaan, diilhamkan dengan hikmah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang memperoleh hikmah dia mendapat kebaikan yang banyak. Maka hikmah hanya turun kepada hati yang bersih. Maka Syekh menyebut tentang bagaimana usaha kita yang wajib dilakukan dalam membersihkan hati, iaitu makanan yang halal.
Bila Nabi SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak penyebab kepada orang masuk neraka, maka baginda SAW menyebut al-ajwafan, iaitu melalui 2 lubang. Yang pertama ialah mulut, masuk yang haram. Yang kedua ialah kemaluan. Riwayat Ibnu Majah. Dalam 2 perkara ini ramai manusia masuk neraka. Mulut dia, antara sebab mulutnya ialah makanan yang haram. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharam. Tak akan sekali-kali masuk syurga jasad yang diberi makan yang haram. Artinya mana-mana daging, mana-mana pembesaran tubuh badan daripada wang yang haram, makanan yang haram, usaha yang haram, maka diharamkan masuk syurga, bahkan disumbat dalam neraka. Nabi SAW menyatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka nerakalah tempatnya. Kerana itu Syekh Abdul Qadir menyatakan asas makanan yang halal dan kebaikannya, dan kemudaratan makanan yang haram walaupun satu suap. Jangan kata banyak suap, satu suap je. Bila beliau menyatakan makanan yang haram punca hati kita mati, dan makanan yang halal lah yang menghidupkannya kembali. Bila kita sebut hati mati, sama seumpama kita sebut jasad mati. Umpama kalau kita makan makanan beracun, apa jadi? Jasad akan rosak, jasad akan mati, lumpuh mungkin. Silap makan lumpuh, silap makan jadi pekak, silap makan jadi buta, silap makan jadi tak boleh berjalan, bahkan sampai peringkat silap makan terus mati. Sebagaimana makanan yang beracun memudaratkan fizikal, demikian makanan yang haram merosakkan hati kita. Yang dimaksudkan dengan hati di sini ialah ruh kita. Ruh yang dengannya kita membina hubungan dengan Allah. Maka habis ruh kita, mati. Kita ada jasad zahir, kita ada jasad yang batin. Maksudnya jasad yang kita nampak ini, kemudian kita ada roh. Maka roh ni dia tak makan makanan-makanan zahir, dia mengambil makanan dari hukumnya. Jasad mengambil kebaikan daripada zat makanan, roh mengambil kebaikan daripada hukum makanan. Maksudnya kalau makanan tu halal, maka itulah kebaikan yang diperoleh oleh roh. Kalau makanan tu haram, maka sama seperti makanan yang beracun yang jasad kita dapat. Maka bila kita sebut hidup mati hati, seperti kita bicarakan hidup mati jasad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit darah tinggi, kecil manis, sakit benda-benda yang kita tak boleh makan, benda tu, benda ni, apakah kita makan? Kita tak berani makan. Kalau pun makan, kita bertaubat dengan obat. Okey, makan tapi taubatnya dengan obat, cepat makan obat. Kan anda kata orang Islam dia terlibat juga dengan benda haram, maka dia pasti akan cepat bertaubat. Kan dia tahu ini salah. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang makan yang haram, maka hatinya akan mati. Kalau dia makan yang halal, hidup. Dan beliau menyebut satu suap sahaja. Kalau satu suap makanan yang baik, hati bercahaya. Makanan baik di sini sumber yang halal, apatah lagi disediakan oleh orang baik-baik, maka dia memang mencahayakan hati kita. Manakala satu suap saja makanan yang haram, gelap hati kita. Hati itu jadi gelap, cuma satu suap. Bukan mungkin melupakan ingatan. Yang dimaksudkan lupa ingatan, yang ingatan kita pada Allah dan pada perkara yang membantu agama Allah. Dari Quran tak ingat, hadis tak ingat, kata-kata yang baik tak ingat. Ia berpunca daripada makanan yang haram. Kita baca kisah Imam Haramain rahmatullahi alaihi, sebagaimana beliau mengkisahkan tentang dirinya.
yang ingatannya ada masalah sedikit. Walhal dia punya ingatan yang amat kuat berbanding orang lain. Tapi dia macam gini, orang dah kaya macam mana pun, dia rugi sikit dia perasan. Saya rugi sikit, patut saya dapat 20 juta tapi dapat 19.5 je. Dia macam perasan. Orang yang ingatan kuat ni, dia perasan bila ada gangguan ingatan. Lalu dia cerita, dulu masa saya kecil, mak ayah saya, dia tak akan bagi saya menyusu dengan orang lain, dengan mak je. Sehingga satu hari, mak ayah saya terpaksa ke pasar, ada urusan di bandar. Kata Imam, Haramain, tinggal saya waktu saya kecil menyusu. Tiba saya nangis kerana lapar. Maka pembantu rumah tak tahu nak buat macam mana. Maka pergi jirang sebelah. Kebetulan sana ada perempuan yang ada susu. Mungkin dia baru melahirkan anak kecil atau sebagainya. Maka dia susukan. Sehingga budak ni senyap. Yang ni aku senyap. Lalu bila ayah Imam Haramain balik, lalu bertanya, macam mana anak tinggal tadi? Okey. Tadi dia nangis sekejap, lapar. Lalu saya pun, kata pembantu ni, bawa dia rumah sebelah, minum susu. Maka cepat-cepat ayahnya memuntahkan balik. Kita tak tahu jiran sebelah makannya macam mana. Kita tak tahu. Maka jangan. Kata Imam Haramain, bermula hari itu aku ada masalah ingatan. Walau dia diberi makan waktu kecil dulu, yang tidak jelas haram ataupun tidak. Cuma lihat bagaimana orang yang memakan makanan yang haram. Bagaimana orang yang terlibat dengan setiap hari makan yang haram. Rasuahnya, makan haram dengan ribanya, makan haram dengan segala perkara-perkara mungkarnya. Cuba kita tengok kesan dalam kehidupan dia. Sebab itu benar kata sahabat Abdullah Tustari, siapa yang makan yang haram, maka seluruh anggota badannya akan melakukan maksiat. Sya'a am aba, dia nak ke dia tak nak, dia terus cenderung buat maksiat. Alima aw lam ya'lam, dia tahu ke dia tak tahu, anggota ni secara automatik dia nak buat benda haram. Kalau kita makan yang halal, maka secara automatik anggota badan nak buat benda taat pada Allah. Kita nak ke kita tak nak, dia akan buat benda taat. Kita tahu ke kita tak tahu, dia akan buat benda taat. Sebab itu bahaya makanan yang haram. Orang yang hidup dengan rasuah, orang yang hidup dengan riba, orang yang hidup dengan penipuan, orang hidup dengan mengambil harta orang, dia mengambil harta yang bukan hak dia, pusaka yang bukan haknya, yang mengambil pelbagai bentuk-bentuk duniawi yang bukan bentuknya. Sekalipun dia buat baik, Tuhan tak terima. Sabda Nabi SAW, man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajr wa kana isruhu alaih. Siapa yang menghimpunkan harta yang haram, kemudian dia bersedekah, maka dia tak dapat pahala, bahkan bertambah dosa dia. Sebab dia sebarkan lagi yang haram kepada orang lain. Padahal namanya sedekah. Ya, kamu telah sebarkan yang haram ini pada orang lain, bertambah dosa kamu. Kita ada duit, kita pun beri ke mak kita, kita pun beri ke ayah kita pun beri kepada adik-beradik kita. Kita sambung silaturahim dengan duit yang haram, melainkan dia akan bertambah azab kita pada hari akhirat kelak. Tuhan tak terima. Yang haram mana diterima? La yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Sesungguhnya Allah tak akan terima sedekah daripada sumber yang haram. Tak akan terima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah tu baik, dia tak akan terima melainkan yang baik. Sebab tu kerja Robin Hood, ambil orang, bagi kepada miskin, maka dalam Islam ia haram. Kalau fakir miskin tahu, dia tak boleh ambil. Katakanlah dalam kita dulu zaman-zaman kecil cerita bab Robin Hood, bagus dia ambil harta orang kaya-kaya bagi orang miskin-miskin. Katakan ada orang Islam nak buat macam tu lah, dia nak ambil harta orang tertentu bagi fakir miskin. Konon dia Robin Hood, maka perbuatannya haram dan dilaknat oleh Allah. Ini orang miskin yang tahu, dia jangan ambil. Wajib dia mencegah dirinya mengambil yang haram. Allahumma illa, melainkan darurat, tak ada sumber lain.
Tapi kalau dia ada semua lain, jangan. Kerana itu kita tengok bahaya satu suapan yang haram saja, kita pun sibuk dengan dunia. Seolah-olah hari ni kalau saya selalu beri alasan hal-hal duniawi saya untuk tak buat benda akhirat, ketahuilah mungkin salah satu suapan yang haram. Sebab tu saya macam tak cenderung untuk sibukkan diri saya dengan akhirat. Saya sibuk dengan dunia, sehingga saya sentiasa skip akhirat hanya kerana nak keuntungan dunia. Barangkali ada satu suapan yang haram. Tapi kalau seorang itu, tuan-tuan, dia sibuk dengan akhirat, kita tahu makanan-makanan yang dimakannya ialah yang halal. Sebab satu suap yang halal, dia akan berzuhud pada Allah. Dia berzuhud dengan dunia. Dan dengan sebab satu suapan juga menyebabkan dia menjadi hamba pada dunia. Kerana itu, bagaimana makanan haram, halal dan haram ini menjadi indikator seorang diterima oleh Allah ataupun tidak. Syaitan, antara benda yang dia nak lakukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ialah menjadikan sumber pendapatan yang haram. Kerana dengan ini, bila dikahwin dengan benda haram, dia makan dengan benda haram, maka syaitan akan biarkan orang ini dengan ibadat dia. Sebab itu diceritakan oleh Yusuf bin Asbat, diriwayatkan daripada Yusuf bin Asbat rahmatullahi alaihi. Dia kata, kalau sekiranya syaitan melihat seorang pemuda sedang beribadat, tetapi paling syaitan marah pemuda yang ibadat. Orang tua yang ibadat, syaitan tak heran sangat. Tapi orang muda-muda rajin ibadat, muda-muda rajin menuntut ilmu, muda-muda dah cuba nak tahu halalnya mana, haramnya mana, ini syaitan amat marah. Sebab ni biasa muda ialah waktu untuk kita melampiaskan hawa nafsu dengan sebebas-bebasnya. Sebab itu benda mungkar bila dia mula keluar, yang pertama sambut orang muda. Kita orang tua tak tahu lagi TikTok ni. Orang muda dah tahu. Kita ni tak tahu lagi WeChat apa benda ni, orang muda dah tahu. Kita tak tahu lagi app yang ni, app yang tu, orang muda dia akan tahu dulu. Yang pertama sambut perkara-perkara mungkar ni orang muda. Yang pertama. Sebelum disampai ke orang tua, dah nak habis dah sampai orang tua ni. Dan orang tua baru buka akaun TikTok dah habis, yang lain pula. Keluar yang app yang lain, orang muda lagi. Kita ketinggalan. Itu kalau sebut application. Yang lain-lain bersama hiburan. Orang tua tak sedang lagi nak habis hiburan ni. Orang muda dapat hiburan baru pula. Hiburan baru. Demikian orang muda. Sebab itu kalau pemuda ini berjadi didik mendekatkan Allah, ini satu bonus besar. Satu keajaiban. Bukan itulah tanda kewalian. Bila melihat seorang muda sudah kuat ibadat, dia dah ada tanda kewalian. Walaupun kebanyakan kewalian itu zahir pada usia yang matang, usia tua, 40-an, sebagaimana zahirnya kenabian. Lepas mau 40-an ke atas baru nampak kewalian seseorang dengan istiqamah ibadat. Tapi dari muda nampak dia punya tanda dia. Lekat masjid, sonok dia baca Quran, majlis ilmu. Kita tahu ini dia ada tanda-tanda kewalian. Maka kata Yusuf bin Asbaq, syaitan bila tengok orang muda ibadat, maka dia akan berkata kepada pembantu-pembantunya, qala li'awanihi unzuru min aina mat'amuhu fa in kana mat'amu su'in qala da'u yat'abu wa yajtahidu faqad kafakum nafsuhu inna jihadahu ma'a akli haram la yanfa'uhu. Kata syaitan kepada pembantunya, tengok sumber makanan dia kat mana, kerja dia apa. Kalau sumber makanan yang haram, maka biarkan dia penat-penat ibadat, kerana kepenatan dalam ibadat dengan sumber yang haram tadi tidak akan diterima oleh Allah. Bayangkan syaitan dia cek, pastikan biar orang muda ni sumbernya haram. Waktu itu kalau dia buat ibadat, syaitan tak boleh ganggu pun. Akhirnya dia tertipu. Saya rasa khusyuklah ibadat saya. Dia telah ditipu oleh syaitan. Syaitan tak nak kacau dia. Kenapa? Sebab dia sudah berpenat-penat dengan ibadat yang tidak diterima oleh Allah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima ibadat daripada orang yang bertakwa. Antara ciri orang bertakwa itu meninggalkan yang haram.
Kali itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ibadat kulluha dha'i'atun ma'a aklil harami wa anna aklal halal huwa asasul ibadati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ibadat semuanya akan sia-sia dalam keadaan dia makan benda haram. Semua sia-sia. Sembahyang jadi sia-sia, puasa jadi sia-sia. Apa maksud sia-sia? Apakah kalau seorang dia makan makanan haram, kemudian dia sembahyang dia tak sah? Baik, sembahyangnya sah secara hukum fiqh. Apakah dia kena qada balik? Ustaz, saya kena qada balik tak sembahyang waktu saya dulu kerjanya mencuri? Tak perlu qada balik kalau betul. Itu sepakat ulama. Maksud sia-sia dari sudut pahalanya, dari sudut gandaan pahalanya, dari sudut keberkatan mengubah dirinya. Ya memang dia tak perlu qada lagi. Saat saya dulu memang kerjanya alung. Kerja alung, beri pinjaman riba. Tapi sepanjang kerja tu saya tak pernah tinggal solat. Apakah maksud ibadat saya sia-sia? Mana saya kena qada balik solat saya? Jawapannya tidak. Awak tak perlu qada. Bagaimana awak tunaikan rukun dan syarat dengan betul? Tak payah qada. Umpama orang ni macam dia sembahyang pakai kain pelekat curi. Sembahyang dia sah tak sah? Tetapi nilainya tak ada. Umpama seorang wanita yang derhaka kepada suami dia, dia sembahyang, Tuhan tak terima. Dia sebut dalam hadis tentang 3 solat yang tidak diterima oleh Allah. Antaranya ialah al-mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha, isteri yang dimarahi oleh suaminya. Sembahyang Tuhan tak terima. Tapi maksud tak diterima bukan makna isteri tadi kena qada balik solat. Tetapi pahalanya tidak ada. Gandaan pahalanya tak dapat. Kesannya tak diperolehi. Kita tahu ada ibadat yang walaupun hukumnya sah, sepakat ulama sah, yang Nabi sebut tidak diangkat ibadatnya, tidak boleh, tidak diangkat solatnya melebihi kepala. Mana rendah naik, jatuh balik. Ketika mana amalan-amalan kebaikan lain terus naik ke langit. Bila perempuan ini menyebabkan suaminya marah, maka ibadat tak akan terangkat. Khususnya bila yang dimarahinya perkara yang bersangkutan dengan perkara-perkara penyebab isteri nusyus. Dia keluar rumah tanpa izin, bagi contoh. Atau suaminya mengajak bersama, dia menolak tanpa sebab syar'i. Maka perbuatan itu menyebabkan solatnya ditolak. Atau dia bawa masuk orang yang tidak disukai oleh suaminya ke rumahnya. Suami dia ada hak untuk menerima atau menolak tetamu masuk rumah. Kalau isteri dia nak bawa seseorang, tak kena bawa siapa pun. Kalau suami dia tak seronok, dia tak suka, maka dia tak boleh bawa. Walaupun rumah tu dia beli. Rumah dia beli, duit dia. Dia bayar bulan-bulan, suami 1 sen pun tak kasih. Tapi dari sebut hak keluar masuk rumah, hak suami. Memang rumah tu hak dia. Dia ada setengah isteri, dia kaya, dia beli rumah. Atau dia mungkin lebih baik ekonomi daripada suami, dia beli semua. Tapi bila dia bersama suami, rumah tadi hak akses untuk masuk suami dia. Dia memang hak milik sebab harta, tapi bukan keluar masuk. Bukan mentang-mentang rumah dia semua orang dibawa masuk. Suami dia tak suka pun dia masuk juga. Kalau dia pesan ni, saya tak nak masuk. Yang ni saya tak nak bagi masuk. Sebab hak menjaga rumah tadi pada suami. Esok keselamatan, esok hak isteri. Ni isteri kena tahu. Jadi kalau isteri buat perkara yang suami dia marah, maka dia patut takut bahawa solatnya tidak akan diterima oleh Allah di sudut pahalanya. Macam juga Nabi sebut tentang puasa sunat yang tidak diizinkan oleh suami, maka puasa tadi menjadi haram. Dia tak jadi sunat, jadi haram. Sah tak puasa? Sah. Tapi dia berdosa. Yang ini lebih khusus. Ini kita sebut tentang puasa sunat. Ketika mana suaminya ada. Kalau suami dia outstation, suami dia tak ada kat rumah, tu suami dia tak ada hak menghalang. Kalau suami dia ada di rumah, sebab melayang suami lebih besar pahala daripada puasa sunat. Maka kalau si suami kata tak nak, awak kalau puasa mesti masak tawar punya, atau mesti tak masak tengah hari ni, mesti alasan sibuk lah, saya puasa lah bang, tak larat lah bang, semua tak larat. Dua atas katil, siapa buka puasa? Ya, setengah isteri kalau dia puasa, dia akan jadikan alasan tu tak nak buat kerja semua kerana dia puasa.
Kalau kata ni tak boleh ni. Start je puasa, kenapa tak basuh baju? Puasa bang tak larat. Kenapa tak jumpa baju? Puasa tak larat. Semua tak larat. Semua benda yang biasa dibuat, dia tak nak buat. Alasan ni, puasa. Tolong ambil air saya tak larat. Abang ambil dah sendiri. Maka kalau begitu, kalau suami dia terganggu, kalau suami dia tak kisah. Suami pun seronok sebab awak masak pun bukan sedap sangat pun. Syukurlah awak tak larat hari ni. Tidak terpaksa saya makan. Misalnya, suami dia tak kisah bini dia macam itu hal, itu terpulang pada suami. Tapi kalau bercakap tentang hukum ibadat. Jadi, bila kita sebut balik kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bila beliau berkata, al-ibadatu kulluha dha'i'atun ma'akil haram wa anna kullal halal wa anna aklal halal huwa asasul ibadati kulliha. Ibadat itu semuanya akan sia-sia kalau seorang itu makan makanan yang haram. Sesungguhnya makanan yang halal itulah asas kepada ibadat semuanya. Artinya, nilai ibadat sebenarnya tuan-tuan, pertama kita lihat makanannya memang halal. Memang ibadat tu ada nilainya. Sebab itu kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfi haram. Allah Ta'ala tak akan terima solat seorang yang dalam perutnya ada makanan haram. Kalau ada je makanan haram, maka Tuhan tak terima. Bukan kalau dia sedekah yang haram. Perumpamaannya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, umpama dibasuh bajunya menggunakan air kencing. Kata beliau, man anfaqal harama fi ta'ah kaman tahhara ats-tsauba bil bawl wath-tsaubu la yutahhiruhu illa al-ma' wadh-dhanbu la yukaffiruhu illa al-halal. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih, siapa yang bersedekah dengan duit haram sama seperti dia membasuh baju dengan air kencing. Sedangkan baju itu tidak boleh disucikan melainkan dengan air, dan dosa tidak boleh dikafarahkan melainkan dengan perbuatan yang halal. Maka orang yang saya katakan daripada makan haram, sumber haram, semua benda yang haram-haram ini, maka hendaklah dia mengetahui, maka ibadatnya terjejas teruk. Kata Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang masyhur, "Lau qumta qiyamas sariyati ma nafa'aka hatta tanzur ma yudkhilu batnaka ahalalun am haram." Kalau kamu berdiri qiyam mulai seperti tiang, kalau kamu bangun malam seperti tiang, tak bergerak, ia tak akan memberi manfaat kepada kamu sehingga kamu lihat apa yang masuk dalam perut kamu, halal ke haram. Maknanya tuan-tuan, orang yang jaga makanan halal, dia lebih baik daripada orang yang berqiyam mulai, yang tak peduli apa yang masuk dalam perut dia. Ni kau jenis pergi kedai makan asal sedap je. Dia tak kira ni kafir ke Islam pun tak ada. Dia tak ada nak tanya-tanya pun tak ada. Dia memang kita tahu asas penilaian halal paling minimum ialah penilaian sesuatu benda tu boleh dimakan ialah halal. Tapi ada yang lebih baik pada halal tadi yang kita sebut tayyiban, yang disediakan oleh orang Islam, disediakan oleh orang solat, orang yang bertakwa. Ini ratingnya lagi tinggi. Yang orang beriman sentiasa cari yang terbaik. Kita tahu ni memanglah, kedai ni memang ada halal tapi owner dia kafir. Ada satu lagi kedai Islam, saya akan pilih kedai Islam. Walaupun dia sebut tanggungjawab hukum, bila kedai tu dah halal, walau dimiliki orang kafir, maka boleh. Itu tanggungjawab hukum. Jadi tidak menjejaskan dari sudut apa yang kita bicarakan tentang makanan haram. Sebab dia dah halal, asas itu memang ada. Dan Islam memberi kelapangan keluasan itu. Namun kalau kita bercakap pada satu step lagi ke depan, macam kita lah kalau lulus periksa pun okey, masuk universiti. Tapi bila orang bercakap lebih ke depan, dia akan cerita A+. Dia tak nak A-. Dia A belaka, tapi plus ke minus. Dia kalau boleh nak lebih lagi. Sebab apa? Bila dia makin dekat dengan Allah, dia akan cari lebih baik. Tuan-tuan, kita kalau banyak duit, kita duit banyak, pasti apa yang kita nak tu lebih baik yang kita boleh bayar dengan duit kita. Kita akan cari rumah lebih baik, duit kita ada. Demikian juga bila kita ada kedudukan di sisi Allah, kita akan cari lebih baik. Ini halal tapi orang kafir sediakan. Ya boleh, ya hukum sudah harus. Kita tak boleh kata tak boleh. Tidak kita melampau pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita
bila kita katakan khutbah amamiyah, satu langkah lagi ke depan, one step forward, bererti kita akan cari apa yang lebih bernilai. Dia kata la qimatun mumayyazah, dia mesti ada satu value added, qimatun mumayyazah, ada nilai yang lebih baik, lebih bagus. Okay, sebab itu saya akan yang ni. Kan itu Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia pergi rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dia makan banyak sungguh. Anak dia confused, betul ke orang alim makan banyak macam ni? Sebab ayahnya kata akan datang bertamu rumah kita orang alim besar, orang hebat, ini wali besar. Setengah ulama menamakan Imam Syafi'i sebagai wali autad, bukan wali autad. Maknanya hebat betul lah Imam Syafi'i rahimahullah. Mujaddid kurung yang kedua selepas Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mujaddid kurung pertama, yang meninggal tahun 101 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i mujaddid yang kedua, yang meninggal tahun 204 Hijriah. Kerana setiap 100 tahun akan Allah lahirkan seorang mujaddid. Dan mujaddid ini akan lahir pada awal setiap perubahan tahun. 100 tahun, 200 tahun, 300, 400, 500, 1500, setiap awal permulaan. Pada permulaan setiap tahun. Artinya kalau Umar bin Abdul Aziz pada tahun 101, itu per awal. Imam Syafi'i pada 204. Imam Ghazali pada tahun 505. Itu permulaan setiap awal 100 tahun Hijriah. Akan ada seorang bernama mujaddid. Ni Imam Syafi'i dengan sepakat ulama, mujaddid. Mujaddid ni maknanya tuan-tuan, semua ulama-ulama bawah dia ketua, kepala kepada segala ulama. Lalu anak perempuan Imam Syafi'i nak tengoklah siapa hebat sangat datang rumah ni. Tiba-tiba dia rasa macam, betul ke hebat? Sebab kita orang biasa macam kita tuan-tuan, payah nak tahu orang tu hebat, melainkan dengan penilaian-penilaian luaran. Tapi orang yang memang kenal seseorang, dia ada penilaian dalaman. Yang pertama dia tengok, tak berkenang sungguh, makan Imam Syafi'i bertambah-tambah, makan banyak. Kemudian yang kedua dia tengok, tidur tak bangun, bangun-bangun subuh. Dia ni tak bangun qiyamul lail. Ayah dia bangun qiyamul lail, Imam Ahmad. Lalu anak perempuan dia kata, ayah, betul ke ayah cakap dia orang hebat? Saya nampak macam orang biasa-biasa je, tak nampak pun hebat. Lalu kata Imam Ahmad, tanya dia. Anak perempuan dia ni tanya. Lalu kata anak perempuan ini, wahai imam, wahai tuan guru, ayah saya puji selalu tuannya orang hebat, tapi saya nampak macam biasa je. Saya nampak tuan makan banyak, tidur bangun-bangun subuh. Ni macam orang biasa, ni macam orang kuliah talaki ni. Tak nampaklah istimewa sangat. Jadi Imam Syafi'i pun jawab, adapun sebab aku makan banyak, pertama memang aku dah buat banyak hari tak makan. Yang kedua, kerana aku tahu ayah kamu rezekinya halal, rezekinya baik. Sebab kita tuan-tuan, kalau kita makan makanan yang daripada orang baik, dia tak akan memudaratkan kita. Maknanya sebab agama kita baik. Kita kalau makan makanan dari tempat orang jahat, walau sikit dia memudaratkan kita. Walau nampak daya makan tempat orang jahat ni, dia memudaratkan kita juga sebab rezeki dia. Kita makan makanan di sisi orang baik, walaupun nampak macam ni, macam langgar daya ni, asyik cheat day je kita ni, ia memberi manfaat sudut agama kita, beri kebaikan. Maka terjawab satu soalan. Habis yang malam pula tak bangun, kenapa? Kata Imam Syafi'i, ayah kamu qiyamul lail untuk diri dia. Aku sebenarnya memang kamu nampak tidur, tapi aku berfikir tentang banyak masalah hukum hakam. Banyak, sebab setiap hukum hakam dia kena ada jalinan, cara berfikir, hadis gini, Quran begini. Ya, para ulama dengan berfikir dia mengetahui banyak hukum hakam. Dia fikir. Orang macam kita baca, oh tahu. Dia tak, dia berfikir. Sebab semua benda tu ada dengan dia perlu relate dari sudut istimbab, kita panggil. Istimbab, yang cara berfikir untuk mengeluarkan hukum. Kita tengok hadis, tengok Quran. Ya kok, ni tengok Quran kan sebut gini, hadis kan tunjuk gini. Mereka tak. Mereka para istimbab. Bila mereka baca Quran, baca hadis, lalu mereka pun fikir. Mereka renung, mereka tengok lama. Sebab dalilnya banyak, mereka kumpul semua dalam satu otak mereka. Mereka analisis. Akhirnya keluar hukum. Ijtihad yang hebat. Sebab itu ulama' kalau termenung, jangan dikacau dia.
Tapi kalau kita kena termenung, kita kena kacau. Tengok suami termenung, tegur sikit tu suami tu, mengelamun. Ni isteri termenung, tegur sikit. Tapi kalau para ulama tengah termenung, jangan diusik dia. Kalau dia tidur pun jangan diusik dia. Sebab tu bila orang tahu adab dengan guru, banyak benda tak boleh usik tok guru ni. Sebab apa? Dia tidur, dia dapat mimpi-mimpi yang baik. Kalau kita kejut dia, maka terganggu mimpi yang baik. Tapi orang macam kita, kalau tidur kena gerak, tu dah kena kejar dia hantu tu. Suruh dia bangun cepat. Nanti tengah-tengah kuliah dia jerit seorang-seorang. Malu dia. Baik kita gerak cepat-cepat. Nanti dia terkencing tengah tidur tu. Sebab apa? Dia mimpi kencing. Jadi orang-orang alim soleh, jangan dikacau tidur dia. Dia qailullah ke dia apa, jangan kacau. Kenapa datang mimpi-mimpi yang baik? Kalau di tengah termenung pun jangan kacau dia. Nampak tak, macam tak baca buku pun termenung. Tak, dia sedang menyusun. Sebab benda tu ada dalam otak dia. Dia susun. Ini kalau orang tahu adab bersama dengan guru, bagaimana berbeza. Oleh sebab itu bila anak Imam Syafi'i, anak Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui kata-kata Imam Syafi'i, baru dia nampak. Ayah kamu ibadat untuk dirinya, aku pula berfikir untuk umat. Ini hukum hakam untuk umat. Ya benar kata Abdul Rahman bin Mahdi, seorang ulama hadis pada zamannya. Kami ulama hadis ni cuma tahu itu hadis. Kami tak tahu apa itu fiqh hadis. Sehingga datang kepada kami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini menjadi pembuka kunci untuk kami mengetahui setiap hadis itu ada hukum-hukumnya. Bagai ini pengakuan seorang ulama hadis. Orang macam kita ni apa sangat? Akan baca 2-3 buah buku dah rasa hebat pada Imam Syafi'i. Ni Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, setiap hukum dia tadi daripada istinbat yang amat dalam. Imam Suyuti, alim besar, dia mujaddid pada kurung yang ke-9, ke-10. Beliau meninggal tahun 911. Imam Asyuti, Imam Jalaluddin Asyuti. Dia ni alim besar. Dia karang 600 buah kitab. Dalam kepala dia berjuta hadis. Dia dah boleh buat mazhab baru. Kalau dia nak buat mazhab lah, dia boleh. Dia kata setiap kali aku berijtihad, ijtihad aku sama dengan Imam Syafi'i. Jadi buat apa aku nak buat mazhab baru? Setiap kali aku cuba ijtihad, apa hukum? Sama dengan Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Syafi'i. Dia buat apa aku nak buat mazhab lain? Akhirnya ramai di kalangan ulama hadis yang follow Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab kita ni tuan-tuan baru tahu 2 hadis dah macam nak keluar mazhab. Mereka mendalami, melihat, akhir natijah istinbat tadi nampak, sama. Kalau ulama dia tak suka buat kerja yang orang dah buat, dia panggil tahsilul hasil. Dan benda dah ada, guna je lah. Benda dah ada dan benda tu baik. Maka apa masalah kita menggunakannya? Kaedah-kaedah selalu disusun. Baik, ini kisah makanan yang halal. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, dia boleh makan banyak kerana apa? Makanan tadi, makanan yang halal. Sebab itu kata Imam Ghazali juga, al-ibadatu ma'aklil haram kalbina ala amwajil bahar. Seorang buat ibadat dalam keadaan dimakan makanan yang haram macam dibina bangunan di atas tempat yang berombak. Tempat tu pasti akan hancur. Kita buat bina atas ombak yang kuat, ganas, dia akan hancur cepat atau lambat. Ini ibadat yang makan makanan yang haram. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, makanan tadi, dengan sebab makanan tadi ataupun bentuk makanan tadi cuma dikenali oleh ahli makrifat. Orang-orang ahli makrifat, tuan-tuan, mereka cana makanan. Cana sangat-sangat buat makanan. Mereka peduli siapa yang masak. Mereka peduli daripada mana sumber makanan tersebut. Kerana sebab makanan tadi akan wujudnya makrifat mereka kepada Allah. Bertambah makrifat mereka kepada Allah. Dan makrifat tadilah menjadikan mereka akan melaksanakan perintah Allah dengan sebenar. Ya, orang yang kita nak kenal mereka itu ahli makrifat, daripada awal mereka sudah memati hukum hakam. Mereka ahli makrifat. Antaranya ialah hukum hakam yang berkaitan dengan syahwat. Itu makan, minum. Kita boleh kenal mereka. Kalau mereka jenis tidur berjaga ataupun jaga tidur, makan, jaga makan, kumpul harta, jaga kumpul harta, ini ahli makrifat, dia sebut mukaddimah dia. Sebab benda ni yang syahwat tak tahan. Syahwat kita, tuan-tuan, bila sebut je makanan sedap, dah lupa hukum seketika.
Syawak kita boleh tengok je duit banyak, dah lupa hukum seketika. Syawak kita boleh cerita je buat tidur, maka kita lupa hukum seketika. Sebab ini keadaan-keadaan yang memang syahwat betul-betul rasa menjadi raja. Tidur, itu raja bagi syahwat. Seronok tidur, tidak ada nikmat yang boleh kita tukar dengan nikmat tidur. Sebab sehingga tidur ni semua tempat kita boleh tidur. Banduang yang diikat tangan dan kaki, dirantai tangan kaki pun masih boleh tidur. Ni kaki dia kena ikat di rantai, tangan pun kena ikat di rantai. Tak ada bantal, tak ada tiang pun dia masih boleh tidur. Bayangkan, yang disebut oleh setengah ulama, an-naumu sultan, tidur itu ialah sultan. Dia tak peduli kat mana. Dia tak peduli. Dia nak tidur, dia tidur. Bila dia penat, tiba-tiba dia mampu mengawal tidurnya, berarti dia ciri-ciri ahli makrifat. Dia boleh kawal tidurnya dengan baik. Bila sampai waktu solat, dia jaga. Dalam solat lagilah dia tak tidur, dia amat jaga. Ketika mana waktu yang dia baca Quran, dia sekian-sekian, dia boleh meletakkan tidurnya di tepi. Imam Haramain rahmatullahi alaih, dia ceritakan bagaimana sifat tidur beliau. Beliau tidur bila nak tidur, dan beliau tak akan tidur bila tak nak tidur. Apa maksud kata-kata ini? Maknanya dia yang kontrol tidur dia. Kalau malam tu dia tak nak tidur, dia tak akan tidur. Kalau 3 hari dia tak nak tidur, dia pun tak akan tidur. Dia yang kontrol. Kita tidur kontrol kita. Tidur sentiasa kontrol kita. Tahu-tahu dah senyap dah. Baru je naik kereta, suami baru nak bercakap, dah hilang dah dia. Dah pergi ke alam lain dah. Kita tidur kontrol kita. Orang yang saya sebut Muqaddimah ahli makrifat, kita boleh tengok dia boleh kawal makanan dia, dia boleh kawal tidur dia, dia boleh kawal harta dia. Datang yang haram, dia tak ambil, dia tak rasa pun, tak teruja pun. Bukan hak dia nak teruja buat apa. Ada orang yang akan mengambilnya, maka dia bukan ahli makrifat. Sebab itu mereka diuji dengan harta, mereka diuji dengan makanan, mereka diuji dengan tidur tadi. Kalau mereka melepasi semuanya ini, mereka sudah mempunyai, kita katakan, tanda-tanda ahli makrifat. Kemudian yang kedua, peringkat kedua mengenali ahli makrifat, bagaimana mereka melaksanakan hukum. Sembahyang, puasa, zakat, hukum mereka buat. Dan peringkat yang ketiga, bagaimana mereka menyebarkan hukum. Ini ajak orang lain pula, kamu kena solat, kamu kena itu. Dia mengajak orang lain. Mereka menyebarkan hukum. Dan peringkat keempat ialah mereka mempertahankan hukum. Peringkat pertama dalam hal-hal syahwat mereka kuasai. Peringkat kedua, peringkat hukum hakam yang mereka lakukan, laksanakan. Peringkat ketiga ialah peringkat dakwah mereka, untuk setiap orang melaksanakan benda itu. Dan peringkat keempat ialah mereka pertahankan walaupun habis nyawa, yang dipanggil jihad. Siapa yang cuba hina hukum hakam Allah, siapa yang cuba hina agama Allah, mereka depan sekali. Mereka tak akan biarkan agama dihina. Biar diri mereka dihina, tapi bukan agama dihina. Bukan nampak keberanian mereka, sehingga cinta mati mereka mengatasi cinta untuk hidup mereka. Ini ahli makrifat. Dan kita cuma bercakap pada mukaddimah ahli makrifat, mengenali makan dan minum kita. Tapi orang yang jenis tak peduli, kata Syekh Abdul Qadir, tapi dakwa kena Allah. Makan minumnya dia tak peduli halal haram, dia tak peduli sumber daripada mana, dia kahwin sumber mana pun tak peduli, pergi makan anak sumber mana pun dia tak peduli. Sebab itu disebut dalam kitab Taurat. Di sini disebut hadis Nabi, tapi yang masyhur ia apa yang tercatat dalam kitab Taurat. Siapa yang tak peduli apa makan minumnya, daripada mana makan dan minumnya, Allah pun tak peduli nak masuk, nak sumbat dia dalam neraka pintu mana pun. Kalau mengikut tahqiqat daripada ungkapan ini, Syekh menyebut ini daripada hadis Nabi SAW. Tapi pada muhakkik hadis menyatakan ini ialah sumber daripada kitab Taurat. Maktubun fit Taurat, tertulis dalam kitab Taurat, siapa yang dia tak peduli makan dan minumnya, maka Allah Ta'ala juga tak peduli pintu neraka mana dia nak sumbat orang ni. Tentu bila kita mengambil secara kesimpulan, bila para ulama menyebut 11 sebab ataupun 11 kesan daripada makanan yang haram, yang kita cuba ringkaskan 11, kita tak nak syarah panjang-panjang, tapi nak ringkaskan bagi mentatimah atau sebagai mukammilah, penyempurna kepada apa yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tentang
Setiap suap yang halal beri kesan pada kehidupan. Setiap suap yang haram boleh beri kesan pada kehidupan dan hubungan dengan Allah. Bagaimana Syekh juga menyebut tentang punca sibuk dunia dan sibuk akhirat. Dia berpunca daripada sumber makanan. Kalau orang tu makanan yang halal, dia akan sibuk dengan akhirat. Kalau orang tu makan yang haram, maka dia akan sibuk dengan benda keduniaan. Dan kemudian juga Syekh menyebut tentang halal dan haram ini cuma dapat dikuasai oleh ahli makrifat. Yang kita dah sebut, ia adalah mukaddimah kepada seorang yang diberikan kepada Allah ilmu pengetahuan. Ahli makrifat yang bermula daripada dijaga makan, minum dan tidur, kepada dia melaksanakan hukum hakam, kepada dia menyebarkan, yang berdakwah dengan hukum hakam, dan kepada dia mempertahankan hukum hakam. Kalau tuan-tuan jumpa orang ni, ketahuilah dia ahli makrifat. Ini betul-betul ahli makrifat. Ini semayang pun tidak, kata ahli makrifat. Ini hadis pun tak kenal, kata ahli makrifat. Maka ahli makrifat yang sebenar, dia ada mukaddimah dia. Dia ada pertengahannya. Dan dia ada akhirnya. Dia ada kemuncaknya. Sehingga dia menjadi ahlu mahabbah, orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan Syekh juga membacakan kepada kita tentang siapa yang tak pernah peduli halal dan haram dan sumber makan dan minum, maka ketahuilah tempat kembalinya ialah neraka. Kita nak atau tak nak, itulah tempat kembalinya. Kerana itu kita nak tengok 11 kesan yang disebut oleh Nabi SAW. Kesan daripada makanan yang haram. Yang pertama ialah azab kubur. Siapa yang makan makanan yang haram, ada azab kubur. Khas untuk yang makan makanan haram. Ringkas dalam satu perang Khaybar, ada seorang lelaki yang berperang bersama Rasulullah SAW. Menjadi kebiasaan tuan-tuan sekalian, bila cerita orang yang dia ni Islam, dia bersama dengan Rasulullah, tapi dia buat salah, dan kesalahan itu salah besar, maka kita tak sebut istilah sahabat pada dia. Dia sebut penceritaan. Kita kata ada seorang lelaki di zaman Rasulullah, dia perang dengan Rasulullah. Selepas tamat perang Khaybar, tiba-tiba ada satu panah mengenai dirinya, lalu dia pun mati. Lalu sahabat-sahabat lain kata, bertuah dia mati syahid, syurga. Lalu kata Rasul, tak, dia bukan ahli syurga. Sesungguhnya kuburnya dipenuhi dengan api neraka. Kenapa? Dia ambil satu harta rampasan perang, dia ambil dulu sebelum kita bagi. Dan bila berperang, dia ada harta rampasan perang, namanya ghanimah. Lelaki ini, dia ambil dulu bahagian dia. Belum Rasulullah bagi, dia ambil dulu. Maka perbuatannya mengambil dulu itu haram. Tadi dah pilih dulu. Dia cuma ambil seutas tali. Ambil seutas tali, ambil. Lalu kata Rasulullah, tali itu menjadi sumber api neraka dalam kuburnya. Yaltahibu iltihaban, sedang menyala-nyala dengan nyalang yang besar dalam kuburnya. Zuhair orang tengok dia mati syahid, sebab yang memanahnya musuh. Nak beritahu, ni orang mati syahid pun kalau ambil yang haram, ada masalah besar. Jangan kata yang mati biasa ni. Ambil yang haram. Lalu ada lelaki-lelaki lain yang juga mengambil tali kasut dan sebagainya, cepat-cepat pulangkan. Bila pulang, Nabi kata, ini tali kasut dari neraka, ini tali kasut dari neraka. Syirakum minan nar, syirakum minan nar. Kita bayangkan, bila seorang itu dimakan yang haram, dia ambil yang haram, kuburnya menyala menjadi api neraka dulu dah. Waktu Nabi Isra' Mi'raj, Nabi tengok satu bentuk azab kubur. Rasulullah SAW ditunjuk azab kubur, bentuk. Salah seorang yang Rasulullah tengok, seorang yang sedang berenang dalam air kolam yang dipenuhi dengan darah. Dan setiap kali sampai ke tebing, ada seorang lelaki yang memegang batu. Dan dia sampai ke tebing, orang tadi hempak batu tu sehingga pecah kepala dia. Dan dia kembali berenang seberang sana pula. Sampai seberang sana, yang sana ada seorang lelaki hempak lagi dengan batu, pecah pula kepala dia. Lalu Rasulullah tanya kepada Jibril, siapa ni? Maka jawab Jibril, inilah orang yang makan riba. Yang makan riba ni, dia seperti berenang dalam laut darah ataupun sungai darah. Darah ni tuan-tuan, kalau dia berada dalam badan, dia beri manfaat. Bila berada je di luar, dia tak ada manfaat. Dia jadi hanyir, busuk. Darah kalau duduk dalam badan, dia beri manfaat. Tapi kalau darah kita ni luka terkeluar, itu darah tu dah tak elok. Itu dah ada bakteria, itu dah tak elok. Tak ada orang dia jumpa darah tengah jalan, dia pun kutip letak, dia pun pergi derma darah. Ni ada darah lebih, saya jumpa tengah jalan ambil. Doktor takkan ambil.
Ini dah tercemar. Dalam badan dia ambil je. Maknanya untung ni, kalau ikut halal, kalau untung tu halal, dia macam darah dalam badan. Bermanfaat. Tapi kalau untung yang haram, dia macam darah di luar badan. Dia hanya busuk dan tidak bermanfaat. Rasulullah tengok, ini azab kubur, seorang lelaki, dia berenang dalam lautan darah dan sungai darah, dia empat kepalanya pecah. Kata para ulama, orang-orang yang makan riba dalam kuburnya begitu keadaan dia. Dia terus berenang dalam kubur dia. Dalam lautan api, dalam sungai darah, yang dia empat batu pecah kepalanya. Sebab kepala duk fikir nak untung cara haram, pecah kepala kamu. Dan mengambil untung yang haram seperti kamu berenang dalam darah. Baik, banyak lagi hadis-hadis tentang siapa yang makan makanan haram, maka kuburnya bermasalah besar. Yang kedua, kata ulama, kesan rezeki yang haram, maka Allah haramkan rezeki yang baik. Tuan-tuan, setiap kita ini akan datang rezeki baik, rezeki yang tak baik. Kalau kita mulakan rezeki yang baik tadi, maka berterutan rezeki baik yang lain datang. Tapi kalau kita mulakan dengan rezeki yang haram, berterutan rezeki haram yang lain datang. Dia ada anak pinak dia. Tuan-tuan ambil rezeki halal, anak pinak yang halal pun datang sekali. Macam gini tuan-tuan, bila kita kawan orang baik ni bawa kawan dia yang baik, bawa kawan dia baik, bawa kawan baik, akhir baik belaka. Kita kawan je seorang orang jahat, orang jahat ni bawa kawan yang jahat, bawa kawan dia jahat, akhir berkumpul semua orang jahat. Begitulah rezeki. Bila kita ambil yang halal, kita sabar yang haram. Walaupun halal ni macam lambat ni, haram ni macam cepat, sabar. Sebab yang halal ini akan tetap akan datang dia punya anak beranak dia. Lalu datang, lalu mencukupkan keperluan kita. Dan yang ketiga ialah hilangnya keberkatan. Bila orang tu makan makanan haram, minum minuman haram, rezekinya rezeki haram, Allah Ta'ala tarik keberkatan tersebut. Apa maksud keberkatan Allah Ta'ala tarik? Dia akan jadi tak cukup, dia akan jadi tamak, dia akan jadi hamba kepada rezeki tadi. Kalau sekiranya dia ambil rezeki yang halal, Allah beri dia qanaah, rasa cukup, rasa kaya, tak fikir dia nak buat yang tidak, yang menyalahi agama. Ini tak ada berkat. Yang makan makanan, yang cari rezeki yang haram. Dan yang keempat, Allah dan Rasul laknat. Tetapi bila kita baca hadis, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah melaknat orang yang makan rasuah, yang memberi rasuah, yang menjadi perantaraan kepada rasuah. Allah laknat. Rasulnya laknat. Dan bila kita baca hadis Nabi SAW, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibah wa syahidaih. Allah melaknat yang makan riba, yang beri makan riba, penulis agreement riba, saksi agreement riba. Laknat semua perbuatan-perbuatan ini. Maka apa sahaja perbuatan cari rezeki haram, makanan haram, minuman haram, kita sedang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Bila sebut laknat, maknanya tuan-tuan, kita jauh daripada rahmat Allah. Dan yang kelima, bila orang tu makan makanan yang haram, al-a'tiyatu rabbaniyah wal minna ilahiyah mahrumah alaihi. Suatu kurniaan daripada Allah, keajaiban daripada Allah dia tak dapat. Tentu kalau kita sebut kita kerja, kita tahu kita dapat gaji. Tapi ada satu insentif lain yang kita tahu kita akan dapat bonus. Insentif kenaikan pangkat. Insentif itu dan ini. Baik, sama juga bila kita buat yang halal. Bila kita makan yang halal, kerja kita halal, rezeki kita halal, dia ada satu pemberian Allah. Dia panggil a'tiyatu ilahiyah, minah ilahiyah. Dia satu anugerah Allah yang tidak dapat dirasakan melainkan orang-orang yang mencari yang halal. Antaranya ialah Allah jadikan dia lapang dada. Lapang dada yang tak tertekan. Allah jadikan dia tak pening kepala. Dia boleh urus dengan baik. Yang ni ribat ke benda haram, nampak banyak pergi kepala nak pecah. Anak-anak masalah, bini masalah, semua masalah. Dia pun tak ada kawan-kawan yang baik. Mimpi-mimpi pun menakutkan. Tapi orang-orang yang mencari yang halal, Allah beri dia a'tiyat rabbaniyah atau dipanggil nafahat. Dia satu kita panggilkan hembusan keberkatan. Atau kita namakan sebagai pembukaan Tuhan, futuhat. Suatu pembukaan yang Allah berikan. Antara pembukaan Allah pada kita
Ialah macam saya katakan, kita rasa tenang, lapang, rasa bahagia, rasa seronok, rasa gembira. Kita gembira dengan pekerjaan kita, kita gembira dengan hasilnya. Ini bonus yang Allah bagi di sebalik rezeki yang kita dapat. Kemudian yang keenam, bahkan di antara, kita sebut lagi yang kelima, satu hadis yang kita tertinggal, yang kita sebut juga kurnia Allah. Kita kadang-kadang tak buat apa-apa, tetapi Allah beri kita kurniaannya. Contoh disebut dalam hadis, man bata kalan min amali yadihi bata maghfura. Siapa yang tertidur kerana penat bekerja, dia cari rezeki halal, dia pun punya penat tertidur dia, maka bila dia bangkit, Allah dah ampun dosa dia. Dan kita penat-penat cari yang halal, ni penat pergi ke kebun tanam rok melon ni, penat tertidur kat kebun, tengok sebelah monyet dia tertidur, bangun tidur tu Allah dah ampun dosa kita. Sebab apa? Kita cari yang halal. Lambat sikit pun tak apalah, tapi saya cari yang halal. Kita kerja apa-apa pun bawa lori, bawa Allah, penat sungguh, tertidur sekejap. Bila kita bangkit dari tidur, Allah dah ampun dosa kita. Ini disebut dalam hadis, man bata kalan min amali yadihi bata maghfuran. Siapa yang dia tidur dalam keadaan kepenatan daripada kerja hasil tangannya sendiri, ini dia kerja yang halal, melainkan dia akan bangun dalam keadaan dia diampunkan oleh Allah. Bayangkan tuan-tuan, kita kalau mati masa tu, Allah dah ampun dosa. Ini mati husnul khatimah. Mati ketika mana kita tertidur kerana kepenatan pekerjaan yang halal. Walaupun kita kutip ting-ting kosong, penat kutip ting, kutip itu dan ini nak jual, tertidur kita dekat timbunan sampah, mati dalam keadaan diampuni. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mencari rezeki yang halal, dia sedang berjihad pada jalan Allah. Sama ada dicari tadi untuk anak-anaknya masih kecil, untuk mak bapak dia yang tua, atau untuk dirinya, untuk dia menjaga maruah. Kadang-kadang kita buka kedai makan, tertidur kita, penat sangat masak, bangun dalam keadaan diampuni Allah. Betul, sebab itu kita nak cari yang halal ni. Kalau kita cari yang haram ni, bangun pun menambah lagi dosa kita untuk buat yang haram seterusnya. Kemudian yang keenam, kata ulama, ialah doanya mustajab. Dalam hadis yang masyhur kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang ketujuh ialah, kalau dicari yang haram, maka seluruh nikmat yang lain akan hilang. Kesan makan yang haram, kesan sumber rezeki yang haram, doa tak mustajab. Kita dah sebut yang keenam. Yang ketujuh pula, nikmat-nikmat lain mula hilang. Tentu bila kita ambil yang haram, umpama kita ambil api. Api tadi akan bakar sedikit demi sedikit hak kita, milik kita. Akhirnya seluruh rumah dibakarnya, dengan kita-kita terbakar. Kalau kita ambil je satu nikmat yang haram, maka nikmat-nikmat halal mula hilang. Sebab tu tuan-tuan, kita kan rezeki bercampur. Kita ada rezeki halal, kita ada rezeki haram. Mungkin sebahagian kita haram tadi, haram kita sedar ke haram kita tak sedar. Macam mana haram tak sedar? Ya, kadang-kadang kita ingat benda tu halal, duk tanya Tuan Ustaz, rupanya haram. Klaim tipu, haram pun Ustaz. Ingat ke boleh letak je klaim? Tak boleh, haram. Kita klaim dengan majikan kita, minyak 40 letak 60. Tak apalah, bos pun tak kisah, sakat RM20 lekat telur gigi dia je, kita pun klaim. Benda kita tak buat, kita kata buat. Kita ingat halal sebab saya bukanlah kerja benda tak elok kerja, okay, cuma ada klaim, adalah cilak-cilak sikit klaim kita. Yang ajar ni pun bos kita ajar klaim, untuk klaim bos besar lagi. Kita elang rumah ni dapat bila kita tak duduk rumah syarikat. Ini duduk rumah syarikat, ambil lagi elang rumah. Tak apalah, kita pandai-pandai kita adjust sikit. Ni antara yang haram yang kadang-kadang ramai orang yang lepas pandang. Akhirnya rezeki halal yang dia ada, Allah hilangkan. Hilang satu persatu. Akhirnya yang tinggal semuanya haram, untuk dia mendapat azab Allah Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan perhati, kita setiap kali hilang satu nikmat, perhatikan apa penyebab hilang nikmat ini. Apakah ada kerana yang haram masuk dalam poket kita, sehingga nikmat halal ni hilang? Patutnya bertambah. Dan yang ke-8 ialah hululun niqab, turun bala satu persatu. Bala mula turun satu persatu kepada kita. Tak kira bentuk bala macam mana, yang kita tahu Allah, apalah kena tiap-tiap hari lah, kena macam-macam. Barang kita kena curi, kena tipu, banyak kita pula. Walau kerja kita menipu orang, kita pun kena tipu juga. Bala mula datang. Sampailah kita berputus asa dengan hidup. Yang ke-9, rosaknya hati.
rosak hatinya dan diharamkan daripada mendapat kemanisan dalam ibadat, cahayanya dan penerimaannya. Tuan-tuan, bila kita rosak hati, kata ulama, ibadat pun dah tak seronok, jadi beban. Sembahyang tak rasa manis, duduk dalam kuliah tak rasa manis, Allah tarik kemanisan. Kenapa? Ada sumber yang haram. Maka rosak hati kita. Dan yang ke-10, setiap rezeki yang haram akan menjadikan empunyanya akan buat maksiat. Contoh, bila kita tanya, kenapa saya cenderung sangat buat maksiat? Saya suka Ustaz buat maksiat, suka ananya orang. Saya pun tahu, saya memang tak nak. Tapi lately ni banyak saya buat. Muakharan, sejak akhir-akhir ini, saya banyak menganiaya orang. Maka jawapannya mungkin rezeki kamu yang haram. Kan setiap yang haram menarik yang haram. Menarik maksiat. Tuan-tuan, kita ni tak cenderung buat maksiat sebab kita makan yang halal. Rezeki kita halal, kita tak cenderung. Tapi bila datang dalam diri kita kecenderungan buat maksiat, maka terus cek pendapatan kita ataupun makan minum kita. Dan akhir sekali, akhir yang kita nak sebut, saya maksudkan, dia punya ni banyak. Akhir yang kita nak sebut ialah su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, seorang bila dia biasa dia buat maksiat tersebut, maka sampai akhir dia akan cenderung pada maksiat sehinggalah dia mati. Jadi kalau kita ambil makanan haram, tuan-tuan, sumber rezeki kita haram, tidakkah kita takut su'ul khatimah, mati yang tidak baik? Mati yang tidak baik macam mana? Berkemungkinan kita mati dalam buat maksiat itu. Berkemungkinan besar. Sebab itu tuan-tuan, kita takut bila terbiasa kita dengan benda-benda haram, akhirnya Allah Ta'ala tak peduli kita mati macam mana. Kita dijauhkan daripada segala kemuliaan kematian. Sebab itu kita nak pilih mati husnul khatimah. Tuan-tuan, bila Allah nak beri kita husnul khatimah, Allah pilih hari untuk kita, Allah pilih waktu untuk kita, Allah pilih semuanya untuk kita dengan pilihan yang menunjukkan rahmat. Allah pilih orang-orang yang sembahyangkan kita, orang-orang yang iring jenazah kita, orang-orang yang bersama kita, semua Allah pilih belakang ni. Siapa mereka? Ini lihat kurnia Allah. Sebab itu bila kita tahu je orang tu husnul khatimah, kita mula melihat dia punya amarat, tanda-tanda. Siapa sembahyang, siapa ke kubur, kita dah tengok benda ni. Siapa yang terus mendoakan dia. Kerana orang-orang yang mati dalam husnul khatimah, Allah akan tunjuk alamat-alamat yang menakjubkan kepada orang yang hidup, supaya mereka mencemburui kematiannya. Maka kita cemburu, Allah, kalau saya boleh mati macam dia. Cemburu kita. Bagus mati dia, hebat mati dia. Hari Allah pilih, waktu Allah pilih, orang-orang yang datang yang mengunjungi dipilih oleh Allah. Maka kita pun cemburu kalau saya mati macam dia. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan semua orang bila dia ada agama, dia akan bercita-cita dalam keadaan mati yang baik. Dan Allah akan pertontonkan kepadanya mati-mati yang baik di hadapannya, supaya dia terus merindui kematian itu. Ketika mana ahli dunia, dia pertontonkan dengan kehidupan ahli dunia untuk dia merindui hidup ahli dunia tadi. Kita, bila Allah nak beri kita agama, kita merindui kematian orang tu orang ni. Allah, hebat mati dia. Allah pilih, Allah bagi sekian. Kalaulah saya mati macam ni. Saya ingat ada seorang hamba Allah, bila dia tengok seorang anak buah saya meninggal, senyum. Dia tengok mayat, dia pun nangis. Dia kata, Allah bertuah, dia orang baik, masa hidup dia nangis. Dia cemburu. Akhirnya Allah beri dia kematian yang sama. Ya, duduk ni saya tengok, ni orang hidup yang saya muamalah dengan mereka. Ketika dia melihat salah seorang sahabat kita meninggal dunia, tunjuk dengan senyuman dan sebagainya, maka dia kagum. Dia kata, Allah bagus dia mati sekian. Dia kagum sampai dia menangis. Kemudian Allah beri dia benda yang sama. Dipilih pada waktu yang sama, kemuliaan dengan solat jenazah. Akhirnya lihat bagaimana bila Allah beri agama pada kita, tuan-tuan, kita lebih mencemburui kematian orang baik berbanding kehidupan orang fasik. Kadang-kadang waktu kita lalai, kita tengok kehidupan orang fasik, oh sedapnya duduk hidup macam gini, dengan kereta, dengan rumah, kita macam cemburu. Itu waktu dunia bertandang di hati. Tapi bila mana akhirat menguasai diri kita, lalu kita bercita-cita dengan kematian, bukan lagi kehidupan. Lalu kita cemburu dengan orang mati baik yang Allah angkat darjat mereka ketika mati. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.